محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9, baris yang ke-7 daripada bawah. Muka surat 9, baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mustahil, lawan kepada sifat ilmu, iaitu mustahil, jahil. Kira bahasa Melayu dah dah. Kira bahasa Melayu, jahil. Mana apa jahil? Tidak mengetahui, itu jahil. Dan mustahil, lawan pada sifat ilmu. Mustahil ni perkara yang tidak tergambar pada akal, perkara yang tidak terupa pada akal, perkara yang tak logik di akal. Nak kata perkara ni ada dan sungguh, akal tak terima sama sekali nak kata perkara ni ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat mustahil ni lawan kepada sifat ilmu. Sifat ilmu sifat yang wajib pada akal. Akal tak terima kalau kata sifat ilmu ni tak ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu mustahil, lawan kepada sifat ilmu, jahil. Jadi sifat yang mustahil sama, sifat yang wajib sama. Ini bicara kepada hukum akal. Bicara kepada hukum akal, yang mana di awal kitab terdahulu telah didatangkan apakah erti wajib pada akal, apakah erti wajib mustahil pada akal. Di awal kitab Faridatul Faraid terdahulu, di muka surat 4 didatangkan apa dia wajib, mustahil, harus pada akal. Kemudian didatangkan apakah erti wajib pada syarak. Hanya datangkan apakah erti wajib pada syarak. Cuma dalam kitab Faridah ni dia tidak datangkan hukum adah. Dia nak lengkap pembicaraan hukum akal, hukum syarak, hukum adah adalah dalam kitab Al-Misbahul Munir. Dalam kitab Al-Misbahul Munir didatangkan hukum akal 3, hukum syarak didatangkan hukum syarak taklifiyah yang 5, dan didatangkan hukum syarak hak berkaitan dengan perkara yang diputuskan oleh Allah di dalam ayat-ayat Quran. Contohnya didatangkan kita Al-Misbahul Munir. Kemudian dalam kitab Al-Misbahul Munir didatangkan hukum adah.
Jadi sebagaimana hukum akal, hukum adah pun ada 3. Wajib, mustahil, harus. Wajib, mustahil, harus pada akal. Wajib, mustahil, harus pada adah. Dia hukum ni adalah keputusan. Hukum ni adalah keputusan. Hukum ni bahasa Arab, tapi jadi bahasa Melayu lah hukum ni. Kalau hukum syarak, keputusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarak menetapkan macam mana? Itu dia panggil hukum syarak. Syarak menetapkan macam mana, dia panggil hukum syarak. Hak hukum akal ni, mana apa ni, keputusan berpandukan kepada akal. Kita fikir ikut akal, perkara ni tentu sungguh di zat Allah Subhanahu wa taala. Mana dipanggil perkara ni perkara yang wajib pada akal. Dalam faridah ni, wajib pada akal itu barang yang tiada tasawur pada akalnya, pada akal ketiadaan. Tiada tasawur, tiada terupa pada akal ketiadaan. Mana kalau sifat ni contohnya, kalau kata fikir cara akalnya tidak tasawur, tidak tergambar, tidak terupa, tidak logik pada akal, kalaulah sifat ni tak ada di zat Allah. Pada ni itu dipanggil wajib pada akal. Contohnya kita bicara sifat ilmu, kita fikir dengan akal, maka keluar keputusan akal, hukum akal dipanggil. Fikir ikut akal, kalau kata sifat ilmu ni tak ada di Tuhan, maknanya Tuhan ni jahil lah. Kalau kata sifat ilmu tak ada di Tuhan, boleh tak nak tasawur, nak terupa, nak tergambar, nak logik pada akal? Tak mungkin. Kalau Allah ni tidak bersifat dengan sifat ilmu, langit bumi ni mari mana comel lote ni? Mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah pastilah bersifat dengan sifat ilmu. Kalau jahil Tuhan, nak jadi langit bumi macam ni? Mana apa ni? Fikir dengan akal, ketiadaan sifat ilmu di zat Allah ni tidak tasawur, dia panggil. Tidak tasawur, tidak tergambar, tidak terupa, tak logik pada akal. Kalau kata sifat ilmu ni tak ada di zat Allah, ni panggil sifat yang wajib. Hak mustahil pula, hak mustahil, barang yang tiada tasawur pada akal adanya. Itu barang yang tiada tasawur, tiada terupa, tiada tergambar, tiada logik pada akal adanya. Mana contohnya? Sifat jahil. Sifat jahil ada di zat Allah Ta'ala. Tidak tasawur akal. Akal tak boleh nak terupa, tak boleh nak tergambar, tak boleh nak tak logik langsung. Kalau kata jahil itu ada di zat Allah, tak tasawur, tak terupa, tak tergambar di akal, tak logik di akal. Kalau kata jahil ni ada di zat Allah Ta'ala, ni tak tergambar, akal tak boleh terima. Kalau Tuhan ni jahil, maka jahil dipanggil sifat mustahil. Gitulah. Mana apa? Sifat wajib pada akal, sifat mustahil pada akal. Kemudian kita pun berpegang, Allah bersifat dengan sifat ilmu. Kita pun berpegang, Allah tidak jahil. Hak tu wajib syarak. Hak tu keputusan syarak. Allah menetapkan seumpama tu. Kalau tidak berpegang, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Kalau tidak berpegang, Allah Ta'ala tidak jahil. Tak ada wajib syarak ni. Wajib syarak ni wajib syarak pada umbi agama. Dia sebut kata wajib syarak, hak furung agama, cabang agama. Contohnya sembahyang, wajib pada syarak. Apa dia wajib pada syarak? Dalam kitab Faridah dinyatakan, wajib pada syarak ni barang yang diberi pahala atas mengerjakan dia dan diseksa atas meninggalkan dia.
Barang yang diberi pahala atas mengerjakan dia dan diseksa atas meninggalkan dia. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Ni bunyi Arab sikit. Makna dia, barang yang diberi pahala atas mengerjakan dia kan barang, dan diseksa ni dijanji seksa atas meninggalkan dia, meninggalkan barang. Contoh dalam kitab Faridatul Fara'id ni, seperti mengetahui dengan ada Allah. Mengetahui dengan ada Allah. Dan kita ni bicara dalam kitab Tauhid ni, kita jangan lupalah mengetahui dengan mengenal satu makna. Mengetahui satu lagi mengenal. Mengetahui perkataan lain, mengenal perkataan lain. Mengetahui alima ya'lamu ilman. Kemudian mengenal arafa ya'rifu ma'rifatan. Lain. Mengetahui perkataannya lain, mengenal perkataannya lain. Mengenal tu makrifah lah. Kita sebut mengenal ni kurang serasi. Kita lebih serasi menggunakan bahasa Arab, iaitu makrifah. Kita lebih serasi gitu dah. Makrifah. Itu bahasa Arab. Bahasa kita mengenal. Jadi mengenal dan mengetahui dalam pembicaraan ilmu tauhid satu makna sahaja. Sebut kata mengetahui, macam di sini, apakah yang wajib pada syarak. Dalam kitab Faridatul Fara'id ini didatangkan contoh seperti mengetahui dengan ada Allah. Mengetahui, tahu gitu. Mengetahui yang terdahulunya mengenal dan makrifah itu jazam yang membetuli bagi waqi', yang hasil jazam itu dua dalil. Di awal kitab Faridah kita ni. Maka mengenal makrifah dan mengetahui ilmu, apa dia? Jazam yang membetuli bagi waqi', yang hasil jazam itu daripada ilmu. Artinya i'tiqad yang putus. Ini dipanggil mengenal ataupun mengetahui. I'tiqad yang putus, bukan tahu gitu je. Pada ni, i'tiqad yang putus, yang mengenai akan yang sebenar. Yang mengenai ni yang bertepatan. Yang mengenai mana apa? Yang kena. Ada kena. Yang tepat. Gitu. Kita ni sebut mengenai tu kadang-kadang makna lain. Malam ni hari ni kita nak bincang mengenai apa? Hari ni kita nak bermesyuarat mengenai apa? Itu lain maksud dia. Ni i'tiqad yang putus, yang mengenai akan yang sebenar. Mengenai ni apa? Kena ada ni. Ada kita macam kita ni kita gandeng, pada gandeng. Kena kedok. Oh, kena molek. Tu panggil kena. Ada ni. Kan kita gandeng kan. Kita gandeng, kena kedok. Kena tepat. Tu kena mana? Tepat tu lah. Jadi i'tiqad yang putus, yang mengenai akan yang sebenar. Mana apa ni? Tepat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang jadi i'tiqad itu daripada tanda yang di atas betul i'tiqad. Ini dia makna mengenal dan mengetahui. Jadi sininya mana contoh wajib pada syarak. Barang diberi pahala atas mengerjakan dia dan diseksa atas meninggalkan dia, seperti mengetahui dengan ada Allah. Bukan tahu gitu. Mana apa ni? Jazam di hati. I'tiqad yang putus. Ni dia panggil mengetahui. Kemudian Allah ada ni bertepatan tak dengan waqi'. Waqi' ni apa dah waqi'? Dia panggil waqi', haqiqah, nafsul amri, sama je makna. Waqi', haqiqah, nafsul amri sama je. Waqi' ni apa? Haqiqah ni hak sebenar-benar. Nafsul amri, diri perkara. Hak sebenar-benarnya Allah ada ke tak? Ada. Diri perkara Allah ada ke tak? Ada. Itu dia panggil
bertepatan dengan waqi', bertepatan dengan haqiqah, bertepatan dengan nafsul amri, diri perkara tu. Kemudian hak jazam, hak putus tu, i'tiqad yang putus tu terbit keluar daripada berdalil sendiri. Itu dipanggil makna ni mengenal dan mengetahui. Pada ni jazam, putus. Kemudian sebenar, bertepatan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kena ada dalil sendiri. Bukan tahu begitu. Kalau tahu begitu, orang Yahudi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenar. Dia jumpa dengan Nabi, bukan kata tanya persoalan, tengok muka tu, ya dah. Memang betul. Sebab apa? Sebab sifat Nabi yang terakhir telah dinyatakan dalam Taurat dan Injil. Mana dia tengok muka Nabi tu, memang Nabi yang dinyatakan dalam Taurat dan Injil. Yang mana Taurat Injil, yang pertama-tama puak kafir ni ubah adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka ubah? Sebab mereka tahu dah Nabi akhir zaman bukan di kalangan Bani Israel. Dia ubah. Tapi walaupun ubah tu hak asal, tapi hak kemudian ni dia tahu ayat manakah tempat yang diubah. Maknanya bukan kata yang ubah tu yang jahat, yang kemudian pun jahat juga, sebab dia tahu ubah, dikekalkan pakai ubah. Tapi sampai kemudian hak ubah no awal no, hak kemudian ni tahu ayat tu ayat yang diubah, ayat sebenarnya mana tahu. Tapi diteruskan ubah kitab Allah Subhanahu wa taala. Dia tengok muka Nabi, betul. Inilah ni rupa yang disifatkan di dalam Taurat dan Injil. Dia tanya pula persoalan, jawapan ni memang jawapan Nabi. Tahu ke tak Nabi sebenar? Tahu. Tapi dia mengaku putus dak di hati. Dak. Sebab tu tak panggil makrifah, tak panggil mengenal, tak panggil beriman. Orang kafir Mekah tahu tak Nabi sebenar? Maka Mekah tahu. Dia kenal Nabi pasal mana? Al-Amin kan Nabi kan? Mereka tahu tak Nabi kata dia telah dilantik menjadi Rasulullah sebenar. Mereka tahu sebenar. Abu Talib contohnya, dia tak tahu kan Nabi sebenar. Dia tahu. Tapi mengetahui, tahu saja, tidak mengaku putus di hati. Tak panggil makrifah, tak panggil mengenal, tak panggil iman. Jadi sebut kata mengetahui dalam bicara tauhid ini kena fahamlah. Dia tak sama dengan mengetahui pekoh. Pekoh panggil mengetahui juga. Kita bicara syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang apa? Mengetahui masuk waktu. Ma'rifatu dukhulil waqti. Mengetahui masuk waktu. Zong pun padan dah, tak nanti yakin. Hendak ni mengetahui masuk waktu, bukan yakin pun. Tak yakin apa? Saya tengok dah takwim, saya tengok dah jarum jam. Takwim tu orang buat. Jarum jam tu terkadang jalannya betul, terkadang jalan jarum tu salah. Boleh yakin? Mana? Ibu tangga zon. Zon apa? Berat di hati waktu sudah masuk. Hak yakinnya kena tengok fajar siddiq subuh, kena tengok bayang zuhur dengan asar, kena tengok matahari tenggelam kalau waktu maghrib, kena tengok di kaki langit itu hilang warna merah, hilang warna kuning, hilang warna putih itu. Kena kedok dah tahu. Itu baru yakin. Hak kita tengok takwim, tengok jam dipanggil zon. Bukan yakin, tapi mengetahui dah. Itu mengetahui pekoh. Hak ni mengetahui dalam ilmu tauhid. Mengenal, mengetahui satu makna. Jazam, i'tiqad yang putus. Dia tak apalah, kita ulang balik hak awal tu. Dia jazam, i'tiqad yang putus, semua orang ada. Jazam, i'tiqad yang putus, semua orang ada, termasuk orang kafir. Tapi yang kedua tu bertepatan dengan yang sebenar. Orang kafir dia jazam, dia putus di kepercayaan mereka, Tuhan mereka lah. Mereka sanggup mati atas kepercayaan mereka. Tapi kalau salah tak sebenar. Maknanya hak jazam
i'tikad yang putus semua orang ada. Tapi nak pastikan bertepatan dengan ahli sunnah wal jamaah. Nak pastikan bertepatan dengan akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak pastikan i'tikad ni bertepatan dengan akidah yang sebenar, ilmu. Kalau tak ada ilmu, dia akan pakai akal semata-mata. Bila dia pakai akal, dia pun jazam putus di hati akan satu-satu pegangan berlandaskan kepada akal. Contoh yang biasa saya sebutnya adalah pakai kod akal, perkara jahat takkan datang dari qada dan qadar. Benda jahat, benda Tuhan marah. Bukan setakat Tuhan marah, Tuhan perintah kita pula supaya cegah. Supaya sekat. Perkara yang mungkar, perkara yang diharamkan. Takkanlah perkara yang Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala perintah kita pergi cegah. Takkan perkara tu qada qadar. Ni ambil sini. Al-Qurannya macam mana? Hadisnya macam mana? Tu kena balik pada ilmu. Kalau tak balik pada ilmu, pakai sini. Kemudian kalau hak jahat ni qada qadar juga berlaku, siapa yang kena hukum di dalam api neraka di hari akhirah? Orang yang melakukan perkara jahat. Orang yang melakukan kejahat tu qada qadar. Sianglah ke dia. Dibuat benda jahat tu qada qadar, bukan hak dia pun hakikinya, tapi dia yang kena bakar. Dak aci lah Tuhan gitu. Ni akal. Jangan akal ni makan, jangan main. Nak pastikan hak jazam i'tikad yang putus tu bertepatan dengan i'tikad yang sebenar, balik pada ilmu Al-Quran dan hadis. Hak mana terkandung dalam kitab-kitab yang disusun oleh ulama-ulama mutabar. Contohnya kitab Kaedah Sifat 20. Ada ni. Kemudian pula kalau tidak balik kepada ilmu, maka pakai zahir ke? Malah zahir macam mana zahir? Zahir pergi mari kita yang memilih sendiri. Tidak ada ditarik-tarik, tidak ada ditolak-tolak, tidak ada dipukau-pukau, tidak ada. Kita memilih sendiri sebebas-bebasnya, dan kita berusaha sendiri sebebas-bebasnya sebab kita ada tenaga di tubuh. Bila ada tenaga, kita boleh gerak diam, boleh berusaha. Kalau tenaga tak ada, terlantar, maka tak boleh nak gerak diam. Jadi zahirnya kita yang memilih sendiri. Tuhan letak dah otak akal di kepala kita. Kita pilih, kita nilai, kita pilih lah. Dan kita ada dah tenaga. Kita pun berusaha dengan tenaga kita tu. Hak zahir dia. Tapi hak sebenarnya macam mana? Hak sebenarnya kita menilai, kita memilih adalah qada dan qadar. Kita gerak dia usaha qada dan qadar. Itu balik kepada ilmu. Kalau tak ada ilmu ke, semata-mata diri yang memilih, tidak berkait dengan qada dan qadar. Semata-mata diri yang gerak diam berusaha, tidak berkait dengan qada dan qadar. Itu bukan i'tikad yang sebenar. Nak sebenar itulah balik pada ilmu. Jazam putus memang tetap dah, sama ada berilmu ataupun jahil, sama ada orang beriman ataupun orang kafir. Jazam i'tikad putus tu tetap dah, tapi bertepatan dengan yang sebenar ataupun tidak, tu balik kepada ilmu. Itu dia panggil mengenal ataupun mengetahui. Jadi wajib pada syarat, contoh dalam kitab Faridah ni, seperti mengetahui dengan ada Allah. Tu wajib pada syarat. Mengetahui dan berpegang kejap di akidah kita ada Allah. Ada Allah ni bertepatan tak dengan sebenar? Memang bertepatan dengan sebenar, sebab Allah pada wakilnya, hakikatnya memang Allah ada. Kemudian berpegang Allah ada tu, dalilnya ada langit, ada bumi. Maka diberi pahala atas mengetahui itu. Mana berpegang di akidah Allah ada ni, beri pahala. Diberi pahala. Masa mana beri pahala? Kalau kita kata, kalau sembahyang boleh pahala lah. Lepas tu juga, setakat tu lah pahala sembahyang. Masuk waktu kemudian pula sembahyang pula, boleh pahala pula. Masuk waktu pula sembahyang pula, boleh pahala pula. Ke macam mana? Masuk bulan Ramadan, kita pun berpuasa Ramadan sehari, boleh pahala. Kita berbuka maghrib itu, tak ada dah pahala puasanya. Kan ada pahala puasa lagi? Berbuka dan maghrib tak ada dah. Tak ada ni.
Jadi maknanya bila boleh pahala? Masa semayang. Bila boleh pahala? Masa berpuasa. Bila boleh pahala? Pada masa mengerjakan haji dan umrah. Masa tu boleh pahala. Ni berpegang di akidah Allah ada, maka diberi pahala atas mengetahui itu. Atas pegangan tu diberi pahala. Bila diberi pahala? Selama mana kita berpegang Allah ada. Dan selama mana kita berpegang Allah ada? Selama mana kita berpegang Allah ada? Selama-lama lah. Kata kau bimbo, sekali ada, sekali tak ada, sekali ada, sekali tak ada. Mana berpegang tu selama-lama. Selama-lama itulah boleh pahala. Selama mana berpegang. Pada ni. Ni pahala akidah ni. Lebih besar daripada pahala semayang. Semayang tiang agama, betul, semayang tiang agama, tapi ini usul agama, usuluddin, tapak agama, sebesar-besar pahala. Kita berpegang Allah ada ni, berpegang sentiasa. Dan bila kita ingat Allah ada? Bila kita ingat Allah ada? Sebagaimana kita berpegang Allah mengetahui. Kita berpegang Allah mengetahui ni, berpegang sama kan? Ke sekali pegang Allah ada, sekali pegang Allah tak ada, sekali pegang Allah tahu, sekali pegang Allah jahil. Kita berpegang Allah ada, kita berpegang Allah bisa ilmu. Allah, kita berpegang Allah melihat. Allah ni mendengar. Kita pegang. Tapi hati yang kita pegang, hak kita ingat. Hak kita ingat Allah ada, Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar. Lama mana kita ingat? Masa tengah kita duduk yoya itu ingat dah Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala mengetahui, mendengar, melihat. Sama telok pada masa kita tengah-tengah mengumpat tu. Kita ingat ada Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala mengetahui umpatan kita, Allah Ta'ala melihat dan mendengar umpatan kita. Ingat tak? Tak ingat. Sebab kita lalai. Bab ingat tak ingat atau bab basirah, bukan bab pegangan. Kena beza pula situ. Kita bicara ni jazam, i'tiqad yang putus. Jazam, i'tiqad yang putus ni hak ni tetaplah, tak gerak dah. Tapi ingat ke dah ingat atau bergantung pada basirah, mata hati masing-masing. Kalau dosanya banyak, nak ingat kok mana? Gitu jelah. Hak bicara bab jazam ni, bab putus, bab i'tiqad ni, i'tiqad yang putus ni ada konsep dah. Jangan pula i'tiqad dia cabut, makrifah dia cabut, iman dia cabut. Itu kafir kalau cabut tu. Dak cabut dah, jazam dah di hati ni. Tuhan ada, Tuhan mengetahui, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan menentukan segala-gala, Tuhan melakukan segala-gala. Ni jazam dah sini, tak gerak dah. Tapi hak jazam, hak putus ni, hak makrifah ni, kuat ke tak kuat? Tu mari daripada amal ibadah kita. Tahu tak ni? Hak sini tak gerak dah. Ni mudah-mudah lupa akan Allah, tercabut iman, terbang iman. Bercakap makhluk buat, tercabut iman, terbang iman. Dia ingat apa tercabut iman, terbang iman ni kafir. Kalau kita tak ada lah di syurga, di hari akhirah, di seorang dia pun tak ingat juga cakap tu pun. Ni ajaran karuk dia panggil, ajaran karuk. Hak sini tak ada dah, hak jazam ni tak gerak dah. Pada ni tambahan pula kita jazam di i'tiqad kita daripada budak laginya. Kita jazam di i'tiqad kita Tuhan ada, Tuhan mengetahui, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan menentukan, Tuhan melakukan. Ni sejak budak lagi tak gerak dah tu. Ada ni tak gerak dah tu. Maknanya hak jazam putus ni tetap dah sini ni. Lepas tu takdir lah budak tu bila dia dewasa, semayang pun tidak, puasa pun tidak, mana poya-poya. Tapi adakah cabut kat sini? Tak. Tapi lemah sangat-sangat, dibimbangi cabut. Tapi kita tak akan kata cabut. Betul, budak ni budak yang diajar kemas dah dengan akidah yang sebenar. Tapi apabila dia besar-besar, tak sangkalah siapa ke semayang pun tidak, puasa pun tidak, bagai-bagai maksiat yang dilakukan.
hak ni hak makrifah, hak iman akidah, hak pacak tu cabutlah mudah, jangan. Badan ni. Tapi tetaplah maknanya akidah dia, iman dia yang lemah. Lemah tu ditakuti tercabut. Tu kita dah nak bubuh lah tu. Tapi nak ceritanya, orang ni tak semayang macam mana pun tetap asyhadu alla ilaha illallah. Dia tak semayang macam mana pun, dia tak puasa macam mana pun, dia tak akan sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Orang Islam semayangnya tidak, puasanya tidak. Cuba ajak lagi sembah selain daripada Allah. Tak. Dia memang tak semayang, dia memang tak puasa. Kalau kata dengan puak kafir tu sama naik dia. Joli sama naik. Puak kafir tu mari. Muni sepengaku dah ni, kita pergi sembah berhala, dia tak akan ikut. Sebab apa? Sebab tetap asyhadu alla ilaha illallah. Mana Allah je tu Tuhan dia. Semayang tidak, puasa tidak, Allah Tuhan dia. Dia walaupun berjoli dengan puak kafir sekalipun, dia turut. Orang kafir ajak minum arak, dia pergi minum. Orang kafir ajak berjudi, dia pergi judi. Cuba orang kafir ajak masuk dalam tempat berhala sembah. Dah. Pandai ni. Sebab apa? Sebab asyhadu alla ilaha illallah tu tetap. Tapi kita bukan buat kat ingang ni, tinggal semayang, tinggal puasa, iman lemah sangatlah. Apa ni dia takutinya? Cabut iman pada masa nak mati. Tu ditakuti. Sebab apa? Semayangnya tidak, puasanya tidak, bagai-bagai maksiat hanya dilakukan. Macam mana siapa masa nak mati? Pada ni. Tapi kita ni jangan mudah-mudah pula. Setakat lupa ke Tuhan. Cabut iman, terbang iman. Setakat cakap makhluk yang buat. Cabut iman, terbang iman. Ni memang karuk sangat-sangat. Salah sangat-sangat. Ini adalah rakaman belaka. Orang yang mengikuti pengajaran masuk ubah ni ribuan yang mengikuti, bukan sikit-sikit. Orang suka pasal syirik cabut iman, syirik cabut iman. Sebab tukar dengar tu suka dengar syirik cabut iman. Suka dengar. Dah cakap aku je syirik cabut iman. Cakap ni makhluk, syirik cabut iman. Orang tukar dengar ni suka dengar seumpama tu. Dah. Hak ni tetap dah. I'tiqad jazam tetap dah. Hati tak ingat akan Allah ada, hati tak ingat akan Allah mengetahui. Kalau hati ingat Allah ada, Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah melihat, bukan kata nak mengumpat, nak buat benda sia-sia pun malu nak buat. Hak mengumpat ni sama telah sangat. Hak mengumpat ni haram, dosa besar ni. Ni daripada masyarakat tahulah. Tahu nyakit lah. Hak sia-sia pun tak akan buat. Sebab apa? Sebab ingat Allah ada, Allah mengetahui. Dah ingat. Tapi sini tetap dah. Ini panggil makrifah. Ingat di hati itu bergantung kepada basirah masing-masing. Hak ni atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Atas kita ni kok mana? Hak Tuhan perintah wajib sunat ni buat dengan ilmu kedok. Hak Tuhan larang, hak perkara-perkara yang diharamkan, sama ada hak zahir ke hak batin ke, tinggal belaka kedok. Larangan mata, telinga, lidah, tinggal belaka kedok. Ni hak riya, ujub, takabur, hasad ni hak dah susah belaka dalam hati ni. Lepas tu nak cerita basirah, ingat nak cerita macam mana kita ni bergelomang dengan dosa. Bukan kata taubah ke belum, terkadang dosa pun tak habis lagi kenalnya. Terutama dosa akidah. Tu beratlah. Dosa tinggal semayang, baru je tahu tinggal semayang. Orang puang lah. Orang lelaki dia steady. Sebab apa? Hak tinggal tu memang ditinggal, dia tahu dia tinggal. Kan orang lelaki kan, dia kena buat cuti sendirilah. Sebab orang lelaki tak ada cuti. Itu memang orang lelaki ni hak tinggal semayang, dia sedar dia jahat tinggal semayang, dia bertaubat. Orang perempuan terkadang dia tinggal semayang, dalam kan dia tidak sedar pun tinggal semayang, sebab jahil hik dan nipah. Dia ingat ke dia tinggal semayang tu tak apa lagi, boleh tinggal semayang. Itu lagi berat. Sebab orang tinggal semayang, lelaki contohnya, dia tahu dia tinggal semayang. Maknanya dia ni dosa besar sampai masa dia berubah, dia pun bertaubat daripada tinggal semayang, dia qada balik. Macam mana kalau orang perempuan yang tinggal semayang kerana jahil hik dan nipah, yang dia tak sedar pun tinggal semayang, dia tak sedar pun dia berdosa besar, macam mana nak taubah? Tak ada taubah.
Lepas tu nak cerita basirah. Pada ni. Tu bahagian kita. Bahagian kitanya, hak ni, hak ihsan. Pengabdian diri kita kepada Allah. Ni cerita bab mengetahui, cerita bab makrifah. Ni jazam di hati. Syuhud ingatan di hati itu atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala atas mengetahui itu dan diseksa atas ketiadaannya. Diseksa. Bila tidak berpegang Allah ada, maka diseksa. Seksa macam mana? Seksa macam tinggal semayang, seksa macam tinggal puasa. Orang tinggal semayang, tinggal puasa, diseksa dalam neraka jahanam. Jikalau dia ada iman, akhirnya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ada makrifah ni, dia tidak jazam, tidak putus di i'tiqad di Allah ada, diseksa dalam api neraka selama-lamanya sebab dia kafir. Pada ni. Dia sembahyang wajib pada syarak. Mengetahui Allah ada, contoh faridah ni lah. Mengetahui anda berpegang Allah ada, wajib pada syarak. Tinggal sembahyang dijanji seksa dalam neraka jahanam, tapi tidak kekal jikalau ada iman. Tapi kalau tidak berpegang Allah ada, dijanji seksa, diseksa dari akhirah, bukan dalam neraka jahanam. Neraka jahanam tempat seksaan orang yang beriman, yang asi, yang derhaka kepada Allah. Jadi kalaulah tidak berpegang Allah ada, diseksa dalam neraka selama-lamanya sebab kafir. Dia gitu. Itu dipanggil wajib syarak dalam bab pegangan lah. Kita nak cerita hak wajib akal, mustahil akal, panjang jadinya. Bagi pula pada wajib adah, mustahil adah, harus adah, tu panjang pula jadinya. Tak apalah, kita ambil tajuk sikit. Lepas tu minggu depan pula tersambung. Tu kan? Kita ni kadang-kadang kena ulang juga. Kena ulang. Macam saya sebut tadi lah, kita Al-Misbahul Munir. Dia lengkap. Wajib akal, wajib syarak, wajib adah. Ini bukan hukum akal, hukum syarak, hukum adah. Hukum ni yang diputuskan. Adah ni hak apa? Hak sokmo. Tu. Sokmo bahasa Terengganu tu. Ngurah sokmo tu lah. Bahasa Terengganu. Hak Kelantan tak ada sokmo. Tak ada Kelantan sokmo. Ke Terengganu je sokmo. Tapi bahasa buku tak ada sokmo tau. Sokmo ni hak berulang. Itu adah. Hukum adah, hukum yang berdasarkan kepada hak sokmo. Hak sokmo-sokmonya kalau makan banyak jadi guna. Hak sokmo. Jadi kenyang. Makan banyak kenyang. Kalau makan sikit separuh je, terkadang kenyang, terkadang kena tambah. Kalau tak makan hak sokmo-sokmonya, lapolah tak makan. Hak sokmo. Ni panggil hukum adah ni, bukan hukum syarak pegangan, bukan ni. Kita tanya bab hukum adah. Hukum adah ni kita nak memutuskan satu-satu perkara, wajib ke, harus ke, mustahil ke, tengok pada sokmo-sokmo. Tengok pada sokmo-sokmo. Hak hukum syarak tu kita nak memutuskan, tu balik pada Al-Quran dan hadis lah. Hak tu hukum syarak. Hak ni hak hukum adah. Hukum ni keputusan. Adah ni berdasarkan pada sokmo-sokmo. Jadi makan banyak, sokmo-sokmonya guana, kenyang. Makan sedikit, sokmo-sokmonya guana, kadang-kadang kenyang, kadang-kadang kena tambah. Kalau tak makan, sokmo-sokmonya guana, lapar. Maka adah pun memutuskan makan banyak wajib kenyang. Pandai ni. Makan sedikit harus kenyang, harus tidak. Tak makan mustahil kenyang, wajib lapar. Gitu. Ada ni. Makan banyak wajib kenyang. Wajib tu bahasa Arab, bahasa Melayu mesti kenyang, pasti kenyang, sahih kenyang. Boleh ke kata gitu? Ada. Kan mengenyangkan tu perbuatan Allah. Itu pegangan hukum syarak. Hak tu sebudahkan sebenarnya. Tak gerak dah tu je. Hak makrifah permulaan agama, mengenal Allah yang bersifat qudrah, mengenal Allah yang bersifat dengan iradah. Ni jazam dah di hatinya.
Allah yang bersifat kudrah, yang melakukan segala-galanya. Dah gerak dah ni. Tu cakap tu makan banyak, wajib kenyang, cakap ada. Pegangan. Hang ni duduk sini dah ni. Segala-gala berlaku adalah perbuatan Allah. Tak qasad dah. Ada ni. Tu cakap dia cakap dah. Hukum ada. Hak kata makan banyak wajib kenyang tu dan kita Al-Misbahul Munir, kita tauhid. Kita tauhid tu. Dia sandarkan kepada makhluk. Betul lah. Sandar pada makan banyak lah. Apa panggil sandar pada asbab? Salah ke? Salahnya kat mana? Ni sandar kepada makhluk, sandar kepada asbab. Tak ada Tuhan mu ni, tak ada makrifah mu ni, kafir mu ni. Ni kena jack ni. Tak ada jack. kena jack, kena pegang, kena berkah. Ada berkah. Salah sangat-sangat begitu. Hak bab makrifah, hak bab pegangan iman ni duduk sini. Segala-gala berlaku qada qadar. Ni duduk sini dah. Hak keluar mulut ni panggil cakap dah, cakap asbab, tak ada salah. Tak makan mustahil kenyang, wajib lapar. Tapi hak pegangan kitanya yang melakukan kenyang, yang melakukan jadi lapar, qada dan qada Allah tu ni. Hak kata tak gerak dah ni, hang ni duduk sini, tak kasat dah ni. Cakap asbab memang tak salah. Hak tu kita Al-Misbahul Munir. Hukum ada, wajib ada, harus ada, mustahil ada. Dan kita Al-Misbahul Munir, apa contoh wajib ada? Makan banyak, wajib kenyang. Mana harus pada ada? Makan sedikit, terkadang kenyang, terkadang tidak. Mana mustahil ada? Tidak makan, mustahil kenyang. Tapi hukum syarak, semua yang berlaku duduk sini dah adalah af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran pun sandar kepada asbab, dalam hadis Nabi pun sandar pada asbab. Saya buat contohnya, kalau kita mengaji kitab fiqh, memang asbab belaka. Tak ada qada qadar kita fiqh Ada qada qadar kita fiqh. Kita belajar bab air. Air berubah dengan benda yang begian. Air berubah dengan tanah. Air berubah dengan daun kayu. Air berubah dengan buah kayu. Air berubah dengan benda najis. Air jadi panas dengan kepanasan matahari, dipanggil air musyammas. Bisa dengar air musyammas tau? Air dipanaskan dengan kepanasan matahari. Walah berubah air itu qada perbuatan Allah. Panas air itu perbuatan Allah, bukan perbuatan matahari. Tapi dalam kitab fiqh ada sebut tak qada? Ada. Hak ustaz fiqh duk ngajar bab air tu dia sebut tak qada? Tak ada. Itu dia panggil asbab, tak ada salah. Patulah kata kalau mensyirikkan, menyatakan iman terbang tercabut hanya percakapan asbab, memang karuk sangat, jahil sangat. Macam contoh cerita hak kemarin yang di Diam Burung, tapi tak masuk lagi lah. Cerita hak berkaitan dengan hak mandi wajib. Ada rambut yang disanggulkan, ada rambut yang tersimpul sendiri. Pada ni sebab nak mandi wajib ni, mandi wajib kan nak kena ratakan air. Tiba-tiba rambut tu dia sanggul. Ada yang mana rambut tu dia tersimpul sendiri. Tersimpul sendiri mana apa ni, dia jadi kusuk. Apa kan? Kusuk panggil tau. Dia kusuk, jadi rambut tu dia tepek. Dia tepek dengan kusuk apa tau. Kan dia kan kalau orang jenis tu kan dia ni apa ni tu dipanggil apa ni, sikat gutu tu lah, maka sifat gutu, sikat gutu tu. Sikat kapik. Kapik tau. Betul tau. Sikat kapik. Lama dah sebut tau. Ada tak lagi sikat kapik? Ada sikat kapik. Lama saya dah tengok sikat kapik. Kan sikat kapik yang begitu kan ada hok lama-lama tu kok sikat kapik sangat. Nak kapik warna banyak dah hok patuhnya. Tapi dulu kan sikat kapik tu kapik lah. Kapik warna di batang dia banyak dah tak ada. Tapi kapik jugalah surang tu kan. Kan apa benda hok jatuh latar.
Hak gutu tu gutu lah. Gutu ke kutu? Kutu tau. Kutu. Kita gutu. Kat gapi. Tu apa tahu turun? Tahu apa? Hak berabuk tu apa tu? Kelimomo. Hak tu lah yang akan menjadikan ni rambut tu akan jadi tersimpu. Apa dak ni? Hak dah kita pekor. Kalau hak sanggup wajib kena buang. Kalau tersimpu sendiri dimaafkan walaupun banyak bong. Ada ni. Disanggup kita buat, tersimpu sendiri ni kita nak buat. Tapi ada ke benda jadi sendiri? Ada benda jadi sendiri? Allah buat belaka tu mana jadi sendiri? Tu kata jadi sendiri yo. Bahkan kalau berpegang ada sesuatu berlaku secara tabi'i, secara sendiri-sendiri tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Kafir ijma' ulama. Tapi dalam kitab fiqh kata rambut yang tersimpul dengan sendiri. Tak sebut pun kata qada. Itu cerita asbab. Mana salah? Pada ni. Macam kata tumbuh sendiri. Biasa dah cakap gitu. Tumbuh sendiri. Makna apa tumbuh sendiri ni? Kita tak semar pun. Tiba-tiba tumbuh. Tumbuh sendiri. Mana ada tumbuh sendiri? Kau tak qada belaka. Dan kita kata tumbuh sendiri tu, tu cakap asbab dengan makna bukan kita yang semar. Jadi tersimpul sendiri dengan makna bukan kita yang jalinkan. Kau jalin ni buat. Tapi kau buat tu pun kau tak qada juga, bukan diri sendiri pun. Hakiki dia pegangan. Hak tersimpul sendiri ni bukan kita yang jalin. Rambut tu takut-takut tu bukan dijalin. Tapi dia tersimpul sendiri. Itu makna dengan sendiri, tapi tetap hak Tuhan belaka. Tapi kita pekor nak kata kau tak qada. Tersimpul dengan sendiri. Tu kata asbab belaka. Tak ada salah. Tak tahulah mari mana ajaran cakap asbab bubuh kafir, bubuh tercabut iman. Ni punah belaka lah ni. Iman duduk sini tetap dah. Segala-galanya af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, makhluk tak bekas sama sekali. Itu pegangan. Hak percakapan cakap asbab, ingatan hati kita tak ingat kepada af'alullah, hati tak ingat pada perbuatan Allah, hati orang awam. Kan ni? Hati orang awam. Jadi nak kita tahu comedah tu hukum adah, hukum pegangan, ada gerak hukum pegangan. Hukum pegangan. Hukum akal. Hukum akal. Akal boleh terima belaka akal ni. Makan banyak harus pada akal kenyang. Harus pada akal. Akal boleh terima tak kalau tak kenyang? Boleh terima. Suap punya suap punya suap tak cukup-cukup, tuang tinggal kulit tinggal tulang. Dia kata atu makan. Atu mana makan dia yang anga dia telang. Lepas suap. Dia panggil apa tu? Perkara yang menyalahi adat. Mana ada ni? Sebab kalau hak ada, hak berlaku berulang, makan seumpama tu, moga tak pergi ke mana pun. Cukup sangat dah. Tak cukup-cukup. Masalahnya, tuang tinggal kulit tinggal tulang. Dia panggil luar biasa. Hak biasa macam mana? Adah tu biasa tu. Menyalahi adah dia panggil luar biasa. Ni pelik ni. Nyakit atu ni dia kata ni. Ada ni. Dah ada ke atu? Apa tak adanya? Jin syaitan apa tak adanya? Ada ni. Tapi sebagaimana manusia, jin, syaitan, malaikat sendiri, makhluk tak bekas sama sekali. Yang berlaku kepada seseorang tu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap dah. Tapi dari segi adah ni boleh terima. Dia tak makan tapi dia kata tak lapar, kenyang. Dia kata pelik dah nyakit ni. Mana bagi kita pelik. Sebab apa? Meluar biasa. Sebab apa? Menyalahi adah. Tak makan ni. Warna ni. Kena pujuk ni suruh makan. Nak kenyang. Ni luar biasa dah ni. Mungkin rezeki habis dah tu mungkin. Rezeki habis kok. Sampai masalah. Pada ni. Kadang-kadang kan kena sedia dah ni. Tandaan habis rezeki tu ialah dah lapar dah padahal tak makan lagi. Nak suap pun tak embuh dah. Mana dia rasa macam kenyang. Sebab apa? Sebab rezeki dia habis dah. Dah tenang je dia. Kalau orang ada bahagian, sekurang-kurang di saat itulah Allah Ta'ala tarik dia kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala sampai maqam hakiki. Alhamdulillah lah.
Sebab tu kadang-kadang orang ni orang biasa belajar kemah, kewajipan beres. Kalau sunat pun bukan banyak pun. Semayang rawatib, semayang duha, gitu je. Mana amal dia amal biasa saja, taklah kata semayang tu ratus-ratus rakaat. Tapi dekat nak mati ni kemudian dia jadi tenang je. Makan dia tak mudah, tapi keadaan dia air mata dia pun tenang je sampai masa dia meninggal. Mudah-mudahan last sekali Tuhan angkat dia naik maqam orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kitanya peliklah. Sebab apa ni tak makan kita nak suat, dia kata tambah. Sebab apa? Sebab dia hati dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Sebab tu kalau orang yang ada ilmu, orang yang ada amal, walaupun amal biasa-biasa, kematian dia berbeza dengan orang-orang yang tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu jahil ni dia bergelisah lah, begitulah, beginilah, begitulah, begini. Tapi kita jangan gigi letak pula. Orang mati gelisah ni, orang mati su'ul khatimah, jangan. Pada ni. Walaupun keluar mulut tu pelik-pelik pun, jangan. Sebab masa tu percakapan dia kita dah iktibar dah. Walaupun dia bercakap dengan percakapan, kalau secara siuman batal Islam. Contohnya, kalau secara siuman Tuhan tak ada dia cakap gitu, batal Islam. Tapi dalam keadaan dia sakaratul maut ni, dia pergi cakap tak ada Tuhan. Misalnya orang gila ilaha illallah, contohnya di telinga dia dok ikan dari cerita ni kita marah dia orang pula kan, dengar dia orang kerja pasar marah. Dan ni cerita sungguh ni, dia dah lah. Dia jaja ikan dululah kan. Dulu jaja ikan sambil pecek tu. Ni panggil apa tu? Pong. Ni pong ni. Macam dulu kan. Ikan tak nak mati. Orang gila ilaha illallah. Ikan. Berat dah. Jangan. Sakaratul maut. Yang kita nak tahu masa tu tak iktibar dah percakapan mereka. Pandai ni. Tak iktibar dah percakapan. Jangan kita pula kata tak ada dah dia ni. Orang jangan ngucap dia ikan. Jangan. Tu tak pakai dah dia. Ketika tu tak pakai zahir dah. Pakai hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab khatimah ke hati masing-masing. Cuma terkadang Tuhan tunjuk orang yang berilmu, beramal, sampai masa tu dia lain. Tapi makan tidak, apa tidak ni. Ada, dia kata tak ada. Dia tak lapar, tak apa. Dan dia pun memang senyap, tenang. Kita kata alamat dah tu. Alamat apa? Alamat rezeki habis. Sebab seseorang tidak akan mati selagi rezeki dia tak habis. Bila rezeki habis, maka matilah dia. Habis rezeki, qada-qadar. Mati dia pun qada dan qadar. Bukan kata habis rezeki mati. Habis rezeki tu habis rezeki dia qada tu. Dia kaya raya, habis rezeki kat mana? Hak tu hak milik, bukan rezeki. Miliknya banyak. Rezekinya barang yang diambil manfaat. Hak dimakan, hak dipakai, hak diguna, tu panggil rezeki. Hak tu dipanggil pemilikan. Orang lain tak boleh nak konsep milik orang lain. Milik dia. Tapi rezeki yang dia ambil guna. Kalau makanan, makanlah. Kalau pakaian, pakai. Tu panggil rezeki. Beli sahaja, milik dia. Rezeki belum tahu. Siapa di rumah, Allah. Tak matching ke apa orang kata? Ada kena pula dengan tudung lah, dengan apalah. Akhirnya, ambil kemung mana apa tu? Tak ada rezeki. Sebab apa? Sebab dia tak ambil guna. Rezeki boleh kat orang. Maknanya bila habis rezeki, milik dia banyak, bila rezeki sampai masa mati. Tapi nak cerita terkadang tak lapar dia, walaupun tak makan sehari dah tak makan, tapi tak lapar. Ni mana apa? Luar biasa, menyalahi adah. Hak adah lah. Hak luar biasa. Tapi adah ke luar biasa ke, semuanya af'alullah belaka. Hak menyalahi adah, mukjizat tu kan dipanggil perkara yang mencari adah. Bukan kita sebut gitu. Mencari adah. Apa makna mencari? Tapi ini bahasa kita. Orang kita boleh dengar perkataan seumpama tu dah. Mencari adah, tu mukjizat. Apa makna mencari adah? Menyalahi adah. Menyalahi kebiasaan.
Jadi mencari adah mukjizat tetap af'alullah, bukan perbuatan Nabi Rasul. Hak adah berlaku berulang pun af'alullah, yang menyalahi adah pun af'alullah, tu pegangan kita. Tapi kita bercakap lah, hak ni hak dari segi adahnya begiang, tak ada salah. Hukum syarak ada sini. Mana berpegang. Hak dalam contoh dalam kitab kita ni, mengetahui Allah ada, mengetahui perbuatan Allah yang bersifat kudrah, duduk sini. Ini hak pegangan. Sebesar-besar pahala, tidak berpegang, diseksa. Diseksa ni, kalaulah berpegang dengan akidah yang kafir, maka diseksa selama-lamanya. Situ. Dia dalam bab hak kewajipan syarak. Hak kita bicara nak cerita hak mustahil akal, wajib akal, sifat ilmu, mustahil akal, sifat jahil. Mustahil pada akal, sifat jahil ni ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Wajib pada akal, Allah bersifat dengan sifat ilmu. Kita pun berpegang di akidah. Ini hukum syarak. Mengetahui Allah bersifat dengan sifat ilmu, mengetahui Allah tidak jahil. Dekat situlah. Mengetahui Allah bersifat dengan sifat ilmu, mengetahui Allah tidak jahil. Mengetahui ni apa? Jazam di hati Allah mengetahui, jazam di hati Allah tidak jahil. Jahil mustahil. Yang kita nak pegangnya hukum dia tidak jahil. Jazam di hati kita Allah tidak jahil. Ni. Adapun hak wajib pada akal Allah bersifat dengan sifat ilmu, mustahil pada akal Allah bersifat dengan sifat jahil, itu hukum akal. Dipanggil wasilah, tangga kepada pegangan. Apa pegangan kita je? Pak tadilah. Mengetahui ni jazam di hati, ada sifat ilmu di zat Allah, jazam di hati, jazam di hati Allah tidak bersifat dengan sifat jahil. Allah tidak jahil. Itu ni hak kewajipan syarak yang kita nak kena pegang. Berpegang sebesar-besar pahala, tidak berpegang dia diseksa. Bahkan kalau tidak berpegang Allah bersifat dengan sifat ilmu, sebaliknya berpegang Allah bersifat dengan sifat jahil, orang ni kafir, ijma' ulama, kekal neraka selama-lamanya, diseksa selama-lamanya. Sebagaimana hak saya sebut ni hak berkaitan dengan qadariyah yang menafikan takdir Allah tu. Saya pernah bicarakan dahulu, qadariyah yang menafikan takdir Allah. Bukan qadariyah hak bicara qadariyah jabariyah. Qadariyah jabar tu bicara lain. Ni qadariyah yang menafikan takdir dan tahu. Allah menjadikan segala-gala perkara. Allah menjadikan langit, Allah menjadikan bumi, Allah menjadikan manusia. Selepas Allah jadikan, Allah tidak menentukan, tidak mentakdirkan apa yang akan berlaku pada manusia itu kemudian. Bahkan Allah tidak mengetahui pun apa yang akan berlaku kepada seseorang manusia yang Allah jadikan. Itu kafir ijma' ulama. Bila Allah Ta'ala tahu? Selepas seseorang manusia melakukan satu-satu perkara, barulah Allah Ta'ala tahu. Kemudian kalau begitu kita pun tahu juga kemudian. Pada ni, ini qadariyah yang jarang disebut dalam kitab. Sebab ni kafir ni. Dia menafikan, menolak takdir Allah, serta menafikan, menolak tahu Allah Subhanahu wa taala. Takdir tak ada, tahu pun tak ada. Mana Allah jahil, dak kafir kok mana lagi? Allah tak tahu juga, tahu kemudian. Jadi macam kita lah, tahu kemudian. Lepas berlaku tahu. Jadi Allah pun lepas berlaku tahu. Jahil lah begitu orang panggil. Ini hak qadariyah. Ni timbul di awal Islam ni. Timbul di awal Islam. Dia panggil qadariyah mutaqaddimun, dia panggil. Al-qadariyatul ula. Qadariyah timbul di awal Islam. Adapun yang kita dah bicara qadariyah, jabariyah, qadariyah, jabah tu bicara lain tu. Itu pandangan muktamad tak hukum kafir pun tu. Itu pasid lagi membetadek. Itu bicara lain.
Hak qadariyah yang menafikan takdir ni, qadariyah yang menafikan takdir iradah Allah dan menafikan tahu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Kalau macam falsafah pula, falsafah kafir ni, mereka berpegang Allah mengetahui secara ijmal saja, secara kulli saja, secara kasar. Mana Allah Ta'ala tahu setakat pasir banyak, daun kayu banyak. Banyak mana pasir, banyak mana daun kayu, Allah tak tahu. Sebab banyak sangat dia kata. Ni kafir kot ni. Allah Ta'ala tahu secara ijmal ni, secara kulli, secara umum je. Banyak pasir, banyak daun. Banyak mana tak tahu. Kalau gitu kita pun tahu pasir banyak. No, kita pun tahu daun kayu banyak. Apa-apa ni Tuhan tahu gitu, tahu. Tapi tak tahu secara tafsir, tak tahu secara juz'i, tak tahu secara satu-satu. Ni kafir ijma' ulama' juga ni. Mana ni? Dia pasir ke daun kayu ke, bukan setakat Allah Ta'ala tahu. Pasir ke daun kayu ke, Allah Ta'ala yang buat belaka. Kalau pasir Allah yang buat, apa Allah dah tahu banyak mananya? Sebab dia yang buat. Pasir bergerak, pasir diam, Allah yang buat. Daun hak keluar tu, daun hak keluar tu pun Allah yang buat. Perbuatan Allah kan. Allah buat sebagaimana yang Allah kehendak pada azal. Daun kayu tu akan keluar pada waktu mana Allah telah kehendak pada azal. Apa yang telah kehendak selaras dengan apa yang Allah telah tahu. Jadi semasa Allah pun mengeluarkan daun kayu, tu perbuatan Allah. Pastilah kehendak Allah dan tahu Allah. Sebab masa daun kayu tu jadi besar, kadang-kadang daun tu jadi berubah warna. Ya, daun hak mula keluar tu warna kalau hijau ke hijau hak terang tu lama jadi hijau gelap. Gitulah contohnya. Jadi berubah daun kayu tu Allah yang ubahkan warna. Tapi Allah ubah warna tu sebagaimana Allah kehendak pada azal. Allah kehendak pada azal sebagaimana Allah mengetahui pada azal. Kenapa Allah tidak mengetahui tiap-tiap satu helai daun? Sebab dia yang buat. Dia yang buat. Sama masa daun tu jadi kering, Allah yang buat. Sama masa daun tu luruh, Allah yang buat. Luruh sama masa daun tu hancur, Allah yang buat. Semuanya perbuatan Allah. Allah perbuat sebagaimana Allah kehendak pada azal. Apa yang Allah kehendak pada azal, Allah mengetahui pada azal. Jadi semuanya Allah Ta'ala tahu secara satu-satu. Tiba-tiba falsafah dok, Allah Ta'ala tahu daun banyak mana tak tahu. Tu kafir gitu. Ada ni. Sebab apa yang berlaku tu Allah buat belaka. Daun tu keluar, kalau zahir kerana ada baja, tu tahu bekas. Pada ni. Keluar daun comelnya lah. Kita baju molek ni, kalau baju ni dia akan tumbuh daun yang subur sebab baju tu cakap asbab, tak ada salah pun. Lepas tu pula ni pancaran matahari tu cukup. Kalau cahaya matahari tak cukup, daun pun akan jadi tak comel. Gitu tu cerita asbab. Sampai masa daun tu pun kering. Lepas kena buat diluruh zahirnya juga kerana ditiup oleh angin, atau kerana kita kocok, kita pokok dia akan luruh. Itu asbab. Yang berlaku semua perbuatan Allah sebagaimana Allah kehendak pada azal. Apa yang Allah kehendak, Allah mengetahui. Jadi Allah mengetahui satu-satu perkara. Falsafah tidak, Allah mengetahui secara umum, satu kafir. Qadariyah samalah, qadariyah Allah tidak mengetahui. Allah mengetahui selepas daripada perkara berlaku baru Allah mengetahui. Itu kafir ijma' ulama. Menafikan mengetahui, kafir ijma' ulama. Menafikan kehendak Allah pada perkara jahat, itu Mu'tazilah yang khilaf kafir ataupun dosa besar. Mu'tazilah dia menafikan perkara jahat, takdir Allah, tetapi tidak menafikan tahu Allah. Allah mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan kejahatan, tapi Allah tidak menghendaki pada azal iradah seseorang memilih dan melakukan perkara jahat. Tidak, Allah tidak kehendak, tapi Allah mengetahui. Ni pada ni
Hak timbul pula sekarang ni bukan perkara jahat. Perkara baik pun Allah tidak menghendaki. Allah hanya mengetahui. Nak timbul sekarang. Hak Mu'tazilah ni perkara jahat je, Allah tidak menghendaki. Perkara baik Allah menghendaki serta Allah mengetahui. Perkara jahat Allah tidak menghendaki, iradah tidak ada pada perkara jahat, tapi Allah mengetahui. Hak timbul sekarang ni perkara baik ke perkara jahat ke, apa yang berlaku dalam kehidupan kita 50 tahun ke 60 tahun ke 70 tahun ke, tidak ada kehendak Allah. Allah hanya mengetahui. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan. Allah tidak menghendaki, Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan, Allah hanya mengetahui. Ini yang timbul sekarang. Sebab tu sekarang timbul kadang-kadang qada mengetahui, qada mengetahui. Dia tak pada mengetahui. Mengetahui tetap dah. Qada tu makna apa? Dia tak pergi kepada ketentuan Allah, ketetapan Allah. Ni kena bergalu sikit lah. Kadang-kadang ada juga Allah menghendaki. Bagus dah. Allah menetapkan. Bagus dah. Tapi kita diberi pilihan sendiri pula dah. Allah menghendaki, Allah memutuskan, tapi kita ada pilihan kita sendiri. Maknanya kita berlawan dengan kehendak Allah ke macam mana? Ni lagi berat. Macam ginilah. Mak ayah ada kehendak sendiri. Mak ayah ada ketentuan sendiri, ketetapan sendiri. Tapi anak, masa depan kita, kenapa kita nak ikut kehendak ibu bapa? Kenapa kita nak ikut ketentuan ibu bapa? Ibu bapa netak pun masa depan kita. Sebab kita ada pilihan sendiri. Kita berlawan lah tengok siapa menang. Jadi gitu lah. Memanglah ibu bapa ni ada kehendak dia, ada ketentuan ketetapan dia. Mu tak mendengar kata, keluar. Dia pun keluar lah. Dia ikut apa? Mak ayah. Dia boleh berdikari dah. Jadi gitu pula jadi. Allah menghendaki, Allah menetapkan, tapi kita diberi kebebasan sebebas-bebas untuk memilih. Oh, kata kok mana pula? Kita memanglah kita bebas memilih pada zahir, tapi apa yang berlaku tu, itulah qada dan qada Allah. Maknanya kita terikat dengan qada dan qada Allah. Kita hanya bebas hanya pada zahir jua. Ni kena ingat baiklah. Sekarang ni gitulah hak ada dalam radio ke apa ke, gitulah. Saya sebut bagi tadi itulah dia Aikim tu. Minta maaf lah. Berulang kali dah dia Aikim ni. Dalam bab akidah didatangkan bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berulang kali dah. Siapa sebenarnya yang mengatur ataupun yang pantau? Ni tajuk qada ni. Yang memantau tu siapa? Sudahlah pada masalah itu satu dah. Sebab tu masalah tu DJ panggil tau. DJ kena stop Ni DJ pun sama naik. DJ pun sama naik jahil agama. Lepas tu diulangkan pula kemudian. Allah kata radio Aikim. Aikim ni apa? I-K-I-M. Apa dia? I-K-I-M. Ada Islam satu dah. I tu dah. Aikim tu apa dia? Ringkasan tu kan. Ni bab pegangan ni. Mereka akan bertanggungjawab ni. Sebab apa? Jutaan rakyat Malaysia dengar. Bukan rakyat Malaysia saja, dia ada dalam FB. FB ni satu dunia dengar. Nama besar ni ada Aikim. Takkan salah. Orang kita cakap. Takkan salah. Salah sangat-sangat. Begitulah. Kita kena cermat lah. Ada Aikim ni boleh dengar, Elam boleh dengar lah, cerita rumah tangga boleh dengar lah, cerita galak-galak tu boleh dengar lah juga. Kadang-kadang DJ puan tu galak sangat, dene sangat Aikim. Tapi DJ puan tu dia punya ngila dengan ustaz tu sama galak. Kata pelik juga jadi ni. Dia Aikim. Aduh lah. Jadi tak tahulah hak mana hak ni. Tapi ni bab pegangan. Lalu siapa-siapa yang boleh ni boleh sampaikan kepada pihak berkenaan, sampaikan. Ini bab pegangan.
Salah letak go tambahan pula. Hok dicerita tu akal terima mudah-mudah lah, logik akal. Logik akal. Tapi bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tanda ni. Tajuknya qada dan qadar Allah, bukan hanya tersentuh qada qadar, tajuk dia. 1 jam tajuk dia. Nah dah. Berulang kali dah ada Hakim ni. Kalau bab pegangan qada qadar ni, berulang kali dah, bukan pertama kali lah. Malang lah. Patut guna orang itu molek untuk menyebarkan akidah ahli sunnah jemaah kepada satu Malaysia ni ataupun satu dunia. Kena mati molek hak iradah dengan kudrah tu. Ilmu tetap dah. Tolak ilmu kafir lalu dah. Padahal tak ada orang Islam tak ada tolak ilmu. Hak qadariyah tu memang sesat sangat. Allah tidak menghendaki, iradah pun tidak ada. Allah tidak mengetahui, ilmu pun tidak ada. Allah hanya mengetahui kemudian selepas dia berlaku tu memang jelaslah sesat tu. Atau hak qadar tu memang sesat. Tak ada lah kita kata menolak ilmu Allah Subhanahu wa taala, tapi menolak iradah kehendak Allah dan menolak af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, menolak keesaan pada perbuatan. Yang baik tu. Menolak keesaan pada perbuatan. Wahdaniyah tu tak ada. Kita wahdaniyah, keesaan pada zat, sifat dan perbuatan, barulah pergi pada kudrah. Barulah pergi pada iradah. Ni barulah kita mati di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala-gala perkara, mustahil Allah taala jahil. Dan dalil ilmu Allah taala itu bahawasanya jika ada ia jahil, nescaya ia menghendaki, sebab dia menghendaki iradah qadar, ilmu berlaziman. Apa yang Tuhan kehendak pada azal, Tuhan mengetahui pada azal. Apa yang Tuhan tidak kehendak, Tuhan pun mengetahui pada azal. Bahawa perkara itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.